Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, hari ini saya nak menjawab soalan Muhammad Zaki lagi tentang bagaimana kita nak buat pemilihan untuk time frame. Contoh, okey, dia dah beli GBS indicator dan dah ada GBS screener momentum. Okey, katanya GBS screener momentum ni, okey, kita dapat contohlah kita dapat close hari Jumaat. Katanya next week pun boleh guna lagi. Okay. So, sampai bila nak hold counter tu? Bila nak exit? Okay, berapa lama kita boleh masukkan dia dalam watchlist? Okay. So, jawapannya adalah, contoh kita dapat GBS screener momentum Okay, macam counter meridian ni sebenarnya dah lama lah sebenarnya. Saya dah masuk sebelum ni sebab dia wave 3. Itu sebab saya tahu wave. Ini wave tak tahu berapa. Hanya bergantung pada indikator sahaja. Okey, yang ni pun sebab saya dah lukis terlampau banyak, so saya skip yang ni sebab saya ada lukisan dekat chart. Okey, next OWG. Okey, saya ada buat chart pattern juga. Okey, abaikan chart pattern ni. Alright, lukisan ni kita fokus pada indikator. Alright. So, bila kita dapat counter yang tersenarai dalam GBS screener momentum, kita ambil dulu, tengok dekat chart. Alright, tengok weekly dulu. Tak kisahlah, even kita nak trade intraday sekalipun, tengok saja weekly sebabnya in case kita trade, okay, kita rasa kita betul, kita pergi trade, tiba-tiba kita sangkut, ada jualan kau-kau, kita trade dalam tu. Tapi kita tak perlu risaulah sebab weekly kita tengok dia dah cantik. Macam mana pun dia akan rebound balik dan akan naik semula. Tapi kalau kita tak pernah tengok weekly, kita terus direct ke daily, 1 hour ataupun 4 hours, okay. Bila kita trap, kita akan cuak sebab kita tengok hanya range yang dekat. Kita kalau nak rebound mungkin sehari dua. Kalau dia tak rebound, bye-bye. Okay. Weekly, kalau kita dah tengok dia uptrend cantik, macam mana pun dia jatuh dekat time frame 1 day ke, time frame 4 hours ke, time frame 1 hour, dia tetap akan rebound buat kenaikan. So, weekly ni penting untuk kita tengok direction secara general. Alright, untuk itu selamat in case kita trap. Okay. Terus kita tengok weekly. Macam contoh OWG ni. Alright. Kita tengok sebenarnya untuk yang indikator yang GBS intraday ni dah disetkan macam ni. Okey, kalau selagi mana dia biru tu, dia adalah uptrend. Bila dia hitam tu dia dalam keadaan distribution ataupun accumulation macam tu. Okey, dia dalam range. Nampak dalam kotak dia tak bergerak, tak nampak uptrend ataupun tak nampak sangat downtrend. Dia macam tak nampak lah clear direction. Okay, dia macam tu je. So, kalau direction yang ke bawah, yang kalau hitam ni, luaran dia akan merah. Okay, kalau dia hitam, tapi dalam keadaan range yang pergerakan kita tak pasti tu, dia akan berwarna hijau sebab petanda dia naik. Nampak kotak dia warna hijau. Alright. Okay, so yang ni merah hijau. So, dia dalam keadaan sekejap naik, sekejap ada jualan, sekejap ada belian. Okay, dia dalam range ni. Sebab tu saya ada lukis, dia perlu break ini neckline dia area 470 ni untuk dia buat kenaikan yang betul-betul uptrend, confirmation dia dah buat uptrend. Alright, so dekat sini sebenarnya dia dah break neckline tu. Okay, dia dah proceed untuk buat uptrend. Tengok color dia pun betulkan warna biru. Untuk indikator kita boleh cam macam tu lah. Bila candle dah start warna biru tu, dia dah start uptrend. So weekly cantik untuk indikator. Alright, kalau kita nak tutup yang panel ni sebab senang nak tengok. Alright, macam ni. 52 weeks high dia berapa? Okay, 56. Low dia berapa? 21 sen. Okay. Kita boleh tengok overall. SMA 20 dia berapa? 43 sen. So, 20 candle sebelum ni adalah 43 sen. So, sini kita boleh tengok dia punya sini. Ini yang warna orange ni adalah EMA 100. Okey, yang ni EMA 50. Okey, kita boleh tengok yang atas ni SMA 200. So sebenarnya betul untuk swing sebenarnya 50 ni kena paling atas diikuti EMA 100, paling bawah sekali adalah SMA 200 ni. Yang purple ni kena turun bawah. So, bukan dia turun bawah sebenarnya. Candle yang kena naik atas lah. So,
bila dia dah buat kenaikan ni, dah sentuh line touch warna pink ni, line touch tu 20 candle yang paling highest. So dia dah sentuh ni, dia akan break out. Okay, bila dia break out, dia akan cari next resistance dia. Okay, sini yang orange ni. Alright, okay, kita tanda 52 weeks high. Nampak? Dia akan break out 52 weeks high. So memang cantik counter yang line touch dengan 52 weeks high dia berdekatan, memang dia akan pecut. Okay, memang dia akan ada momentum untuk naik. Nampak tak dia berturutan kat sini. Line touch, okay, dia akan pecah, dia akan pecut cari 52 weeks high. Seterusnya dia pecah ke cari SMA 200. Memangnya dia boleh swing counter ni untuk weekly. Terang-terang dia boleh swing. Okay. Sebab line-line ni adalah line-line penting untuk dia ada momentum. Mana-mana counter yang dia sentuh line touch, dia berjaya breakout, dia akan naik. Mana-mana counter yang baru breakout 52 high, selalunya dia memang ada momentum untuk teruskan kenaikan. Sama juga yang baru saja melepasi, candle melepasi SMA 200. Memang dia akan naik. Okay. Dia dalam teknik Wyckoff pun, memang akan cari counter-counter yang candle dia baru melepasi SMA 200. Boleh hold dalam 6 bulan macam tu. Untuk dia betul-betul buat kenaikan hingga 200%. 200-240%. Okay. Itu contohlah. Untuk yang OWG ni, sebabkan dia sebenarnya adalah wave 3, memang boleh hold lama. So tak risau langsung untuk play short term ke apa ke. In general, dia memang akan naik. Okay. Itu secara menyeluruh kita boleh tengok lah. Daripada indikator, kita tengok situ lah. Tengok line touch. Okay, kita tengok SMA 200 dekat mana, kita tengok EMA 100 dekat mana, EMA 50 dekat mana. Nanti saya akan terangkan dalam video lain lah. Okay, untuk yang ni secara, sebab nak cerita time frame, bila weekly cantik, automatically kita selamat untuk daily. Alright. So, untuk tengok indikator yang lain adalah, kita boleh check ni, MACD. Okay, MACD cross up, biru atas merah. Bila dia ada kuning ni adalah petanda uptrend. Bila biru ni downtrend. So di sini dia dah buat confirmation, dia nak buat uptrend. Dia dah ada golden cross biru atas signal merah. Okay, so satu lagi confirmation. 3 Stoch RSI. Nampak tak? Dia punya biru dan biru atas merah. So dia ada momentum kenaikan yang cantik, positif. So overall semua positif. Lepas tu kalau kita tengok dari segi dia punya BB, dia setengah squeeze. Semua line sedang squeeze. Okay, kalau sini tak clear sebab banyak sangat drawing, boleh tengok yang bawah ni MACD pun dah ada dah. Dia punya BB. Okay, BB dia dah kat dalam macam ni Dia down. Okay, dia squeeze, dia naik. Dia mengembang, dia squeeze, nanti dia akan buat kenaikan baru lah. Alright, dia akan mengembang ke atas lah nanti. Okay, so sekarang weekly cantik, tengok daily. Tengok daily pun dia squeeze. Kalau tengok MACD dulu, dia cross up, dia buat golden cross. Ini biru atas merah. RSI pun mendongak cantik, nak naik. So memang momentum daily pun cantik. Daily ni kita boleh short term. Okay, kalau daily ni kita boleh swing 3 hari, 4 hari, seminggu untuk daily. Selagi mana dia tak patah trend. Macam mana dikatakan patah trend itu? Okay, patah trend satu kita boleh tengok kat sini. Okay, bila mana biru ni dia naik sampai ke atas macam ni. Dia dah sampai ke overbought. Dan dia cross down ke bawah. Bawah daripada merah macam ni. Dia dah naik sampai ke atas. Ni kan dah sampai 100. Mungkin dia tak sampai 100 pun, kalau dia sampai 96 ke 95. Okay, dah kena berhati-hati. Lepas tu dia cross pula ke bawah. Ke bawah line merah. Itu dah kena keluar lah. Itulah petanda bila masa kita nak keluar. Sekarang kata kita masuk. So nak keluarnya bila? Bila dia dah start cross ke bawah. Satu signal untuk keluar. 2 signal untuk keluar. Sekarang tengok MACD dia cross up. Okay, dia squeeze, dia baru nak naik. Nanti dia akan sampai satu tahap. Dia akan cross ke bawah macam ni. Biru akan cross ke bawah merah. So petanda untuk kita keluar kedua. Tadi petanda satu, Stoch RSI dia cross ke bawah. Petanda kedua MACD cross ke bawah. Kalau nak confirmation lagi, ada dot biru ni. Petanda downtrend, confirmation downtrend. Alright, MACD dia lambat daripada Stoch. So kalau dia dah ada tanda biru tu, confirm dah downtrend lah. Kalau yang Stoch RSI pun dah cross ke bawah. Alright,
Tak lama lepas tu MACD pun cross ke bawah, biru cross ke bawah merah. Dan ada dot Dragon Ball biru tu. Okay. Ni. Dia cross ke bawah, dia ada dot biru keluar. Sekarang tak perlu keluar sebab cantik lagi. Sekarang hold saja. Bila ada tanda-tanda perlu exit, cross ke bawah tu kita keluar. Alright. Macam ni untuk daily. Hold. Tak ada masalah. Si ada entry lagi. Okay, ada line tag. Okay, ini kita buka balik. Sebab saya dah buat color sama pula. Orange. Okay. 52 weeks high. Ni. Dekat sini, ada sini. So, bila dia dah sentuh line tag, seterusnya, dia akan cuba cari 52 week high. Kan saya kata kalau dia dekat-dekat, dia akan memecut. Ni, dia akan pecut cari sini, dia akan pecut naik ke atas. Alright. So, daily untuk swing beberapa hari, seminggu ataupun hingga ke 2 minggu. Boleh selagi mana dia belum cross ke bawah. Okay. Dia belum cross ke bawah. Kalau ke atas ni boleh tengok. Okay. Yang ni kita buka panel ni sebab kita nak tengok semua nilai-nilai ni. Kalau dia serabut, tutuplah salah satu. Okay. Ni pun tutup. Kita tutup pasang GBS intraday je contoh. Okay. Untuk senang nampak. Okay. Bila mana satu B-Webs ni hijau bertukar color merah, patah trend. Okay. Kedua, kita tengok candle ni bocor line EMA 5 yang merah ni. Dia dah bocor petanda awal, dia dah nak keluar lah, kena keluar. Lepas tu candle seterusnya, kita boleh bertahan support kita yang terakhir lah kira, yang warna hijau. Okay. Kalau candle tu jatuh, katalah 2 bit lah, 2 bit bawah line hijau tu, kita boleh keluar sebab dia kemungkinan dia buat downtrend. Tambah-tambah kalau line biru pun dia bocor. Line biru tu middle BB MA20. Kalau MA20 pun dia bocor, kena keluar. Itu petanda dia. Tadi petanda-petanda yang saya beritahu tadi lah, dia cross ke bawah ni, line ni cross ke bawah ni cross ke bawah, 1 signal out. Okay. Ini cross ke bawah, 2 signal out, 3 B-Web patah trend. Daripada hijau elok dia naik, tiba-tiba dia tukar warna merah, patah trend. Color kat luar ni pun candle bertukar warna merah. Dia nak buat downtrend. Lepas tu dia bocor line merah, dia bocor line kuning, dia bocor pula line hijau, keluar lah. Okay. Lepas tu kita boleh tengok ini sebagai support. Contoh kita ada line-line ni kan, EMA 50 bocor, keluar. Okay. Ada banyak signal sebenarnya untuk keluar. Kita hold selagi mana dia tak bocor. Sini tak ada tanda exit. Sekarang mana ada tanda exit? Cantik kan? Tanda nak masuk ke tanda nak exit sekarang ni. Macam ni. Merah atas pula biru atas merah. Pasal RSI nak naik. Semua cantik. So boleh swing beberapa hari atau seminggu ataupun 2 minggu. Selalu counter momentum ni dia seminggu hingga ke 2 minggu. Boleh kita play counter yang sama. Alright. Kalau kita dah masuk, kita hold je lah. Swing je lah. Okay. Tak ada tanda exit. Okay, macam mana untuk kita intraday? Okay, so untuk trade intraday, kita boleh tengok 1 hour sebagai hala tuju. Okay, yang tadi dah overall cantik dah. Weekly, daily cantik. In case of track, kita tak ada masalah. Sebab dia akan rebound. So, tengok 1 hour ni sebagai hala tuju terdekat. Kita boleh tengok dekat sini. Dia punya RSI cantik je, mendongak ke atas. Yang ni dah sampai ke overbought. Tapi kemungkinan dia maintain. Okay, dia maintain ke atas ni macam ni beberapa jam. Okay, beberapa jam dia maintain. Alright. So, kat sini okay lagi. Overall still okay. RSI. Kalau nak tengok RSI, bacaan boleh tengok kat GBS Plus. Alright, GBS Plus ada bagi bacaan macam 60 minutes. Dah 74. Dah agak tinggi sebenarnya. Mungkin dia akan retrace dulu untuk 1 hour. Okay, kita tengok 50 minit. Dia still after yang selamat tadi 1 hour. Cumanya kena berhati-hati sebab dia punya RSI dah agak tinggi. Kalau agak tinggi selalu dia buat apa? Dia turun dulu. Alright. Tutup sekejap. Okay. So kita tengok intraday ni. So far. Okay, dia masih cantik. Dia masih atas EMA 5. Line merah dan dia sentuh line tag. Okay.
dia akan cari yang ni. Kita expect dia akan pergi cari 550. Sekarang 510 dia akan cari 550 dan mungkin dia akan turun lepas tu. Alright. Sebab dia dah sampai ke tahap tinggi dah RSI dia dah 74. Okey, itu salah satu tanda lagi kita boleh keluar untuk intraday. Dah boleh berhati-hati sebab RSI dah tinggi. Stoch pun dah sampai ke atas. Yang ni contoh Stoch RSI dah 76 macam tu. Stoch pun dah tinggi 74 macam tu. Okey, so kita kena berhati-hati lah trade. Okey, walaupun dia overall cantik susunan dia, traffic light dan dia sentuh line tart, dijangkakan dia akan cuba cari line ni lah, line EMA pula, 52 way high untuk 50 minit. So dia akan cari 550 sebelum dia drop semula. Okey, so kita boleh menang beberapa bit dekat situ untuk 50 minit. Bila masa kita nak keluar sama juga. Nak keluar tu bila dia cross ke bawah. Tak kisah time frame berapa, dia punya prosedur sama juga. Bila mana kita tengok MACD dia dah cross ke bawah, okey. Dia dah cross ke bawah macam ni, dia cross ke bawah, biru cross ke bawah merah untuk time frame kecil. Kita dah boleh exit untuk kalau kita intraday. Kalau kita swing kita biar aje. Okay. Ini kalau kita intraday, 50 minit dah start cross ke bawah, kita keluar. Macam ni dia cantik lagi. Okay, biru atas merah, jarak pun jauh lagi. Kalau dia dah start merapat macam ni, dia turun ke bawah, kita keluar lah. Petanda exit 1, 2, ada dekat MACD cross ke bawah. 3, bocor. Ni, candle turun ke bawah, ada patah trend. Okay. Itu petanda-petanda yang kita boleh exit untuk time frame kecil. Time frame kecil ni kita tengok kalau kita nak rempit ataupun intraday. Okay. Lagi kecil ada orang tengok sampai 5 minit. Sebab mana dia mungkin nak trade sejam 2 je. Okay. Sejam 2 je dia keluar. Dia tengok time frame kecil sekali. Cross ke bawah dia keluar. Cross ke atas dia naik. Dia masuk. Dia entry. Ini cantik lagi. Dia tak keluar. Ni bila sampai kat yang biru cross ke bawah dia keluar. Kalau kita dah masuk 5 minit, kita tengok 5 minit je lah untuk keluar. Kalau kita dah masuk 50 minit, kekalkan 50 minit dan keluar pun exit guna time frame 50 minit. Okay. Contoh kita tengok time frame 50 minit ni dah cross ke bawah. Ni dah dead cross ke bawah. Okay. Yang ni pun dah cross ke bawah, biru cross ke bawah merah. Lepas tu yang ni dot ni bertukar warna biru. Ni dot bertukar warna biru dalam trend. So kita keluar untuk 50 minit. Sebab apa 50 minit? Sebab 50 minit tu untuk kita punya time frame intraday. Alright. Ini pun sama. Bila dia bocor line merah, dia menunduk pula. Okay, boleh cabut keluar untuk 50 minit. Intraday kena cepat masuk, cepat keluar lah kalau ada signal keluar. Kalau tak ada signal keluar, hold je lah sampai kita dapat target kita. Contoh target kita sampai ni 550. Okey, lepas tu kita tengok dia tak ada tanda exit lagi, tak ada pun cross ke bawah. Kenapa nak keluar? Tunggulah sampai kita punya target achieve. Target kita 550 ni achieve. Alright. Okey, kalau dah kita nak sampai kat sini, tengok dia dah RSI dah terlampau tinggi, dah sampai 90. Lepas tu dia pun dah nampak dah cross ke bawah. Ini cross ke bawah, keluar je walaupun tak capai target lagi. Masa tu mungkin kita dah menang beberapa bit dah. Okey. Kalau kita masuk kata dekat 50 sen, mungkin 530 dah boleh keluar. Okey. Itu cara intraday. Okey, untuk overall swing tak ada masalah langsung counter ni. Okey. Alright, itu saja. Nanti dia tak faham lagi, nanti kita buat video baru pula lah. Okey, ataupun kita buat meeting lah nanti untuk siapa yang beli indikator sajalah. Okey, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.